A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustaz di live Facebook, Ustaz Faizul Ahmad, ataupun dikenali di Podisen ini adalah Ustaz Jebat. Ustaz yang tidak popular dan Ustaz yang hanya kecil-kecil saja, berkongsi permasalahan, berkongsi pendapat, berkongsi ilmu, buat panduan hidup kita, buat panduan kehidupan rumah tangga kita, dan cuba memperbaiki diri Ustaz. Ustaz memperbaiki diri Ustaz dan kita memperbaiki diri tuan-tuan juga semua. Baik, semalam ada Ustaz dapat mesej daripada hamba Allah yang bernama, minta maaf jika hamba Allah tu ada mendengar, mengenai dia bertanya, kan, panjang jugalah perdebatan, bukan perdebatan, perkongsian Ustaz dengan dia. Mengatakan, Ustaz, bagaimana nak mendidik supaya kaum lelaki ataupun suami untuk belajar mendidik, menghormati kaum wanita. Soalan yang bagus. Bagi Ustaz lah, bagi Ustaz soalan yang bagus. Macam mana nak bagi kaum lelaki, suami menghormati hak kaum wanita, menghormati wanita. Kan? Selalu Ustaz bagi tahu cerita begini, cerita begini. Hari ni dia tanya soalan cepu mas. Bagi Ustaz bagi soalan cepu mas lah. Okey. Begini. Kalau kita nak Allah sayang kat kita, apa kita kena buat? Kalau kita nak Allah sayang kat kita, kita kena taat dengan Allah. Kita kena ikut perintah dia. Kita kena ikut segala apa yang disuruh dan menegah apa yang dilarang. Sama juga dengan suami. Ni kaum-kaum perempuan ni, kalian nak minta kaum lelaki menghormati. Sebab dia kata rata-rata kebanyakannya sekarang kaum lelaki tak menghormati kaum wanita, tak menghormati hak kaum wanita. Kaum wanita zaman sekarang ni ada tak menghormati kaum lelaki? Ada tak? Isteri ada tak menghormati menghormati hak suami? Anak-anak ada tak menghormati hak ayah? Ada? Cuba tengok diri kita dulu. Ustaz tengok diri Ustaz. Yang dengar tu dengan tengok diri sendiri. Dengan kita boom terus. Semalam Ustaz dah banyak boom kaum lelaki. Hari ni perempuan dah kena kot katanya. Ambil kau. Okay. Kalau kita nak menghormati, nak dihormati, nak disayangi, kita kena tunjuk hormat dahulu. Kita nak suami kita sayang dengan kita, kita kena kasih sayang dulu dengan suami. Sama juga kalau suami nak isteri sayang kat kita, kena tunjuk kasih sayang kita kepada isteri. Ini bila anak dia kata-kata nak tengok, anak-anak nasihat ayah yang beriman, bukan ayah yang dayus, bukan ayah yang fasik tau. Ayah yang beriman, yang solat, yang semayang, yang apa, tak payah cukup lah. Tak payah dia pakai dia bergelar ustaz. Tak. Dia ayah yang baik lah. Pesan anak, bercakap dengan anak, jangan buat begini, jangan buat gini. Adik ikut. Jangan pakai seluar ketat, jangan pakai baju ketat. Adik ikut. Ikut juga kan? Kemudian anak, isteri cakap apa? Alah bang, muda lagi bang, nanti pandai-pandai lah berubah. Menyokong pula lagi. Kan? Di mana hak seorang ayah? Di mana letaknya hak seorang ayah? Ni cerita seorang ayah. Sebab ayah ni, Ustaz dah jadi digelarkan seorang ayah dan seorang atuk lah. Di mana letaknya? Ada tak kamu isteri-isteri, wanita, isteri-isteri lah,
melayan suami kamu seperti apa yang syariat suruh? Ada tak kalian mengikut apa yang syariat suruh melayani suami? Kalau tak faham lagi, Ustaz pusing. Yang ayat ni sama je, tapi Ustaz pusing bunyi dia. Balik kerja, suami balik kerja, ada tak puan-puan semua sambut tangan suami? Alah, sibuklah Ustaz, nak jaga anak, nak jaga ini, nak jaga itu. Lama sangat ke? Ataupun balik-balik, suami balik kerja, sambut dia, abang baru balik bang, alhamdulillah, syukur abang baru dah selamat sampai. Ada tak mengeluarkan kata-kata yang manis untuk suami, menyejukkan hati suami? Ada? Ayam, tolong buat air untuk abang. Tadi kan dah minum, ni nak minum lagi. Pak, rata-ratanya itu selalunya perempuan yang dah berkahwin 25 tahun ke atas lah, 10 tahun yang dah lama-lama lah, 10 tahun ke atas. Nampak? Ada tak? Hak seorang suami, ada tak korang ikut? Ada tak korang tunaikan? Ada tak korang yang korang perempuan semua buat? Maka itulah sebabnya lelaki, itu sebab lelaki Ustaz cakap tu terang, lelaki dia memang kuat zahir, tetapi bila dia merajuk, dia kalah budak-budak. Sebab lelaki ni, bila dia ada orang ambil perhatian dengan dia, bila dia dah berumur lah, dia dah ni apa, dia tak dapat layanan seperti mana hak dia, dia akan merajuk lebih daripada kanak-kanak. Termasuklah Ustaz. Jangan nak kata Ustaz ni, Ustaz aku belajar agama, Ustaz kuat. Kepala toya, Ustaz pun lebih kurang sama ya. Datang merajuk, penin Ustaz ni, isteri Ustaz tu. Ada tak korang buat? Hak seorang suami. Kalau suami dalam hadis mengatakan layanlah suami kamu seperti raja, layanlah suami kamu. Dah tak cukup benda tu lah kot. Itu pun nak ni, nak apa semua. Layanan hanya pentingkan diri sendiri saja. Ini pada suami yang beriman, yang beramal soleh tau, suami yang baik tau. Yang ambil berat tentang rumah tangga. Bukan suami yang dayus, suami yang tak solat, suami yang tak ni apa itu. Itu pandailah dia nak jawab nanti. Tapi kita doakanlah supaya mereka itu, yang mana dayus tu, yang mana fasik tu, bertaubat, kembali kepada Allah. Jadi suami yang baik. Ini suami yang betul-betul yang baik, yang solat, yang apa semua. Ada tak perempuan semua ikut? Mengikut kitab apa nama tentang perihal rumah tangga, hak suami, hak isteri. Dia menceritakan tentang tu. Kalau suami pukul 1 pagi, 2 pagi, isteri tengah tidur, dia kejut, dia kejut isteri, ayang abang lapar nak masak, nak tolong masak Maggi. Satu arahan, wajib wanita tu bangun. Bukan dia suruh ni tolong masak air untuk ayah, untuk buat masak ni apa semua. Arahan suami, suruh kamu yang pergi masak, bukan suruh anak pergi masak. Anak dah besar bang, boleh disuruh apa semua. Anak-anak, isteri-isteri, bila disuruh isteri pergi, wajib. Kalau tak buat, kamu dahaka. Kalau kamu tak dahaka, kamu wajib minta ampun dengan suami. Jika kamu tak minta ampun suami pendamkan, nerakalah tempat kamu. Jangan main. Nak jadi isteri sangat, orang lain menikah, engkau pun gatai nak menikah. Bila nak menikah, engkau lah macam-macam, engkau lah paling teruk. Perempuan lah yang macam-macam, nak itu, nak bersanding, nak itu, nak ini, nak ini. Kalau ikut lelaki, angkat nikah, jalan, habis cerita. Orang nak menikah, kau nak menikah, nak bergelar isteri, nak jadi bergelar isteri, tapi bangang, tak tahu apa. Minta maaf Ustaz yang cakap tu terus, Ustaz benci letih Ustaz dia cakap benda yang sama. Ada tak korang ikut? Kasih sayang, hak suami, ada isteri buat.
Ada tak? Kalau dah buat apa semua, suami masih lagi tu, ada something wrong lah kat suami. Tak gila biol. Tu je. Semalam Ustaz dah cakap, kalau suami nak jadi isteri yang terbaik, nak hormat dia apa semua, kita lah kena didik mereka. Tapi sekarang ni apabila isteri dah merasakan diri dia lebih up daripada suami, inilah jadi dia. Dia langgar semacam ni suami. Kamu wanita dululah. Kamu tunjukkanlah kasih sayang kamu. Tunaikan tanggungjawab kamu. Takut suami kamu main kayu 3, main kayu 4, main kayu 5, main kayu 10 apa semua. Kalau kamu buat tanggungjawab kamu layan suami kamu mengikut syariat Islam, mengikut Islam, apa yang diajar oleh Islam, kita tahu bagaimana Siti Aisyah layan isteri suami baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lelaki nak main perempuan lain, tak ada. Dia rasa bahagia, dia rasa seronok. Aku ada tempat bermanja dengan isteri aku, walaupun badan isteri aku gemuk macam tepung beras. Orang kampung saya, orang New Zealand, dia kata tepung beras ni tepung beras. Tak? Dia tetap akan taat dengan dia tetap akan setia dengan isteri dia. Sebab korang tak tunai tanggungjawab. Tambah-tambah dah tua, umur dah tua. Awak ni dah tua-tua pun nak bermanja lagi, nak manja lagi, nak peluk-peluk lagi apa semua. Ikut dia nak manja ke, dia nak berjubur ke, dia nak apa ke. Selagi dia bergelar suami kamu, hak dia, wajib kamu ikut. Hak kamu nak ikut. Nak suami ikut. Cakap suami kau tak nak ikut. Ni suami yang beriman ni kepada suami yang beriman, yang beramal soleh, suami yang baik Bukan suami yang jolok lampu ni, tak. Tapi bila sampai datang bala, bila datang kesusahan apa semua, sesuatu benda suami tegak bagi tahu begini, waktu bagi tak mau ikut dan ini apa semua, bila jadi satu hal, mula pandai pula jumpa suami. Abang ni tak boleh ni lah, abang ni lah. Bila suami cakap, aku dah cakap, jangan buat, jangan begini, kamu buat juga, kamu buat keras kepala juga. Lepas tu buat muka toyo. Takkan kita nak diam aja? Perempuan kan cakap, takkan kita nak diam aja? Kita kenalah buat satu benda. Pasal suami dah cakap dah jangan buat. Suami tahu benda tu tak boleh buat. Suami tahu benda tu haram, benda tu salah. Buat juga. Tapi bila masalah, kena taji kat suami. Macam mana suami nak hormat isteri? Sebab kamu tak tunaikan tanggungjawab hak sebagai suami. Kamu tak tunaikan hak menghormati hak suami. Menikah aja pandai. Tapi kamu tak mempelajari apa hak suami. Suami pun sama. Tahu menikah nak berjubur. Nak berjimak aja tahu. Tapi kamu tak tahu menghormati hak isteri. Apa itu hak isteri? Apa yang wajib kamu jaga, apa yang harus kamu jaga, apa yang makruh kamu jaga, apa yang kamu tak tahu, tak belajar. Lalas bergaduh. Tolonglah, hormatilah suami dan anak-anak. Korang pandai cakap, bila buat satu benda, itu tanggungjawab ayah. Itu tanggungjawab seorang ayah pada anak. Buat begini-begini, bagi makan itu, begini, bagi makan ini, bagi ini, tempat tinggal apa semua. Okey, betul. Tanggungjawab seorang ayah bagi pada anak gitu begini semua. Tapi tanggungjawab anak pada orang tu, tanggungjawab kamu kepada orang tu, tanggungjawab kamu sebagai anak kepada orang tua kamu ada buat. Kamu duduk di rumah orang tua kamu, tak kira umur kamu berapa, belasan lagi ke, apa ke, yang kecil yang balik tak tahu apa lagi, tak lagi tak apalah, kan. Kamu duduk di rumah orang tua kamu tak suka kamu berpeleseran.
Orang tua kamu tak suka tengok anak-anak dia menggedik dengan jantan. Orang tua kamu tak suka, ni orang tua yang beriman ya, orang tua yang baik ya. Orang tua tak suka anak-anak dia pakai baju ketat. Anak-anak tak suka, orang tua tak suka anak-anak pergi melepak dengan orang member rempit. Kamu ada ikut? Anak-anak dia ikut? Tak ada. Ikut hati. Ikut hati. Buat juga. Kau gunakan juga. Kalau rasa kau tak boleh nak ikut cakap orang tua, jangan duduk rumah orang tua tu. Jangan duduk rumah tua kamu. Kau pergi perambus, kau pergi duduk kat rumah lain. Ni ustaz cakap tegas lah. Bukan ustaz marah tak. Bukan ustaz emosi tidak. Tapi ustaz kena terang, jelas, kena ketuk. Baru kena faham. Sebab manusia sekarang ni makin lama makin bangang, makin lama makin bodoh. Segelintir je yang cerdik. Bila ada masalah, anak buat masalah, siapa yang ditajikan? Siapa yang dia ajukan? Ayah juga. Ayah apa dosa, tak tahu apa. Bila kena tangkap polis, ayah juga dia bagi, mak akan bagi tahu kat ayah, bang, anak kita kena tangkap polis. Pasal apa? Merempit. Ayah yang baik dia akan nasihat. Jangan merempit, jangan lepak dengan orang begini-begini, nanti kena tangkap dengan apa semua. Lepak. Dah kena tangkap, siapa yang teruk? Siapa yang kau susahkan? Orang tua. Bila inilah sikapnya anak-anak sekarang. Bila susah, pandai cari orang tua. Bila senang, tak nak berkongsi dengan orang tua. Dah susah, baru nak cerita dengan orang tua. Dah nak mati, baru nak cerita dengan orang tua. Sedarlah. Orang tak ada orang tua dalam dunia ni, kecuali orang tua yang bermasalah, dia isap dadah ke, dia mabuk ke, dia kaki perempuan ke, dia bermasalah lah, yang agak teruk lah. Kalau orang tua ni yang baik, orang tua yang beriman, tak ada dia nak anak dia jadi jahat. Apatah lagi orang tuanya dulunya jahat. Orang tuanya macam ustaz lah. Dengan kursi gelapnya, dengan isap dadahnya, dengan itunya, dengan ni, dengan mabuknya, apa semua dulu ustaz. Tak apa, biar ustaz aibkan diri ustaz. Bukan nak apa semua, untuk kalian semua jadi tazkirah pada diri sini, bagi panduan. Jangan ikut. Dia dah merasa dalam kehidupan macam tu, dengan gaduhnya, dia tak nak anak dia jadi macam tu, sebab dia tahu perit jadi orang macam tu. Tapi anak-anak degil. Dia ni keras kepala. Nak ikut jiwa muda dia. Tapi bila ada masalah, kawan-kawan dia semua lari. Kawan-kawan semua lari. Yang nak settle, nak menyelesaikan masalah, orang tua juga. Dah lah orang tua pegang tongkat dah goyang-goyang dah. Ceritanya sekarang, kalau tuan-tuan semua nak bahagia, masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing. Suami tahu tanggungjawab dia kepada isteri dia. Isteri tahu tanggungjawab dia kepada suami dia. Anak tahu tanggungjawab dia kepada kedua orang tua dia. Jangan sibuk seronok nak enjoy dengan kawan-kawan. Kawan-kawan tu tak ada apa. Bila susah tak ada dia nak tolong kamu. Zaman akhir zaman sekarang, bukan zaman ustaz dulu, zaman tahun 90-an, 80-an, 70-an. Orang surau, orang masjid sekarang pun bukan macam orang masjid dulu, orang surau dulu. Tak. Masing-masing buat kepala sendiri, masing-masing berbalah sama sendiri. Masing-masing ingin tahulah. Bagi kaum semua kaum wanita. Baik. Ini tadi ustaz dah bagi kepada suami, ustaz dah bagi kepada isteri, ustaz dah bagi kepada anak-anak, kan? Ini pada semua kaum wanita. Sebab apa ayat soalan dia bagi dekat situ, dia kata kenapa sekarang ni orang lelaki tak tahu nak menghormati kaum wanita? Sebab kaum wanita sendiri yang bodoh. Macam mana tak jadi rogol dekat luar? Yang rogol anak sendiri,
yang rogol cucu sendiri, yang rogol perempuan dekat luar, yang macam-macam, yang rogol jiran, yang mencabut tu mencabutlah. Sebab korang juga yang bodoh, kaum perempuan juga yang bodoh. Jangan salahkan kaum lelaki. Kamu tak boleh salahkan kaum lelaki. Puncanya, kita tengok punca dia. Itu sebab dalam Al-Quran mengatakan, wahai kaum wanita, tutuplah aurat kamu. Perempuan yang kena tutup aurat pun ada yang dah kena rogol, yang kena perkosa. Sebab nafsu lelaki ni menggila. Dia bukan kira kau alim tak alim, kau ustazah tak ustazah, dia nak dia taruh terus. Sebab korang juga orang perempuan yang bodoh. Jenis degil, jenis bangang. Kakak-kakak semua nak terasa kau punya pasal lah kan. Ustaz akan cakap terus terang. Berapa ramai di antara orang wanita, kebanyakannya dedah aurat. Dalam kawan-kawan Facebook Ustaz dalam ni, majoriti ada ramainya kaum wanita pakai seluar pendek, pakai baju nampak dada, rambut tak bertudung, tunjuk aksi gairah, unsur suara gairah, berjoget-joget, tunjuk punggung, tunjuk itu, tunjuk ini, pakai tudung seluar ketat apa semua. Lelaki mana yang tak gairah? Kalau kecuali lelaki tu mati pucuk, iyalah anu tak boleh naik, ya memang dia tak ada rasa gairah lah. Tapi lagi binatang tu hidup, dia akan datang gairah tau. Tak dapat perempuan yang tu, dia akan cari mangsa yang lain. Puncanya siapa? Korang tak jaga. Perempuan tak nak jaga hak kewanitaan ke perempuan. Hak wanita korang tak nak jaga. Islam ni bukan jahat. Al-Quran ni bukan jahat. Bukan mengongkong. Tetapi dia memuliakan kaum wanita. Allah sayang kaum wanita. Itu sebab Allah Ta'ala kata, tutuplah aurat pada bagaimana. Dia ajar dalam Islam bagaimana tutup aurat. Korang yang degil, bangga sangat menunjuk tunjuk tubuh badan yang cantik, apa semua. Korang tak tahu kau tunjuk tubuh badan yang cantik tu menjadi yang akan menjadi mangsa perempuan-perempuan yang di luar sana. Bila ustaz cakap korang perempuan ni bodoh, kan? Bukan semua, segelintir, kebanyakannya bodoh, kan? Tegur tak mau terima, ramai yang marah. Kau nak marah, kau punya pasal aku. Ustaz tak peduli. Ustaz akan cakap hak dia. Ini hak Allah. Aurat itu hak Allah. Aurat itu hak suami. Aurat itu hak orang tua kamu. Ustaz kena terangkan dengan jelas. Tak kisahlah orang lain ustaz nak benci-benci lah, ustaz lantak lah. Ustaz peduli apa? Fikir sendiri. Yang meruntuhkan akhlak wanita adalah wanita sendiri, bukan lelaki. Yang meruntuhkan kepimpinan lelaki adalah lelaki, bukan wanita. Puncanya kita tengok. Contoh ustaz bagilah. Orang banyak melihat kaum wanita, bersalin sakit, kan? Sakitnya menanggung azab bersalin kaum lelaki. Orang lelaki mana tahu apa. Orang lelaki hanya tahu nak buat aja. Sakitnya perempuan yang menanggung. Sebab korang semua, netizen semua nampak sakitnya nak bersalin. Korang tak nampak sakitnya nak menanggung azab tanggungjawab sebagai seorang suami. Daripada start menikah, daripada orang tuanya, ayahnya, daripada orang tuanya, dia sampai dia menikah, dia pas pula pada suami sampai akhirat dia akan bawa. Ada korang nampak? Korang tak nampak sebab korang tak belajar kitab, sebab korang tak belajar hak tanggungjawab sebab dalam kitab, dalam agama, apa yang diajar dalam agama. Sebab tak belajar, pandai bercakap ikut nafsu. Jadi maaflah, ustaz bukan emosi, tapi memang cara ustaz cakap macam ni memang agak tegas lah. Ustaz memang tegas. Ustaz tak emosi, memang tegas. Suka cakap benda yang terus terang. Tak ada nak selindung-selindung. Sebab nak menegakkan hak seseorang, nak menegakkan hak Allah, nak menegakkan apa yang dia
terangkan dalam Al-Quran, dalam Islam. Kita ni orang Islam, kita kena tegak. Tak ada nak selindung-selindung. Ustaz tak suka nak selindung-selindung. Yang suka, yang tak suka kau punya pasal. Ustaz tak adab pun. Dan Ustaz pun tak minta kau orang menerima apa yang Ustaz cakap. Kadang-kadang ada juga di antara yang tak suka cara Ustaz. Itu terpulang pada tuan-tuan semua. Cuba tuan-tuan fikir, ada tak tuan-tuan jaga hak pasangan masing-masing? Ada tak korang menjaga hak diri sendiri, menjaga hak suami, jaga hak isteri, jaga hak anak, anak jaga hak orang tuanya, wanita jaga hak, kau menjaga hak si lelaki, kaum lelaki menjaga hak kaum wanita. Kalau ada itu semua, tak jadi benda-benda yang jahat ni. Itu sebab Allah Ta'ala meletakkan satu-satu perkara di dalam Al-Quran. Ikut, belajar, dengar tafsir, fahami tafsir. Bukan menghafal saja, menghafaz tapi tak tahu apa maksud. Dengar suara sedap, merdu, wah, sedap suara mengaji apa semua, tapi bila tanya satu-satu ayat, apa maksud dia, huraian dia, tak boleh nak jawab. Allah suruh faham apa yang dia tulis, apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ustaz, banyak di antara kita yang mengatakan Ustaz ni emosi. Tak, Ustaz tak emosi. Cara Ustaz memang macam ni. Suka lantang, suka jelas, untuk kebaikan semua. Kalau Ustaz cakap, kalau macam ni lah Ustaz bagi tahulah, kalau kita accident, kita berlanggar pokok, langgar pokok lah sikit lah, langgar sikit. Kalau langgar teruk matilah kan. Langgar pokok sikit, bercala, kemik sikit kan. Rasa-rasanya kita lap dengan tisu tak? Lap dengan tisu. Ni Ustaz sampaikan ulang balik apa yang Ustaz Azhar Idrus cakap, supaya kita faham. Tak kan? Kita tak lap dengan tisu, tak jadi perubahan apa-apa pun. Kan, betul tak? Kita akan hantar ke bengkel. Apa bengkel buat? Bengkel akan katuk, akan bakar, katuk, bakar. Dia sapu, dia gosok dengan kertas pasir. Cuba tuan-tuan kena ketuk, kena bakar, kena ketuk, kena bakar, sakit tak? Sakit, memang sakit. Kan? Kena api sikit pun dah, api mancis pun dah terbakar tangan je pun dah sakit dah. Kena gosok kertas pasir pula lagi. Aduh, melecit lagi lah. Betul tak? Sakit. Seminggu selepas tu dah di spray balik, dah diketuk, dah apa semua, dah sakit. Cantik tak kereta tu? Cantik. Ustaz tak suka memuji, tak suka nak bermanja-manja, nak bercakap lembut-lembut. Yang tegas tetap tegas, yang hak tetap hak, yang hitam katakan hitam, yang putih katakan putih. Ustaz tak peduli apa orang nak cakap, tapi Ustaz takut apa Allah cakap. Itulah cara Ustaz. Suka ketuk. Yang faham-faham, tak faham sudahlah, kan? Bagi orang yang memikir, memahami, insya-Allah dia akan faham. Jadi masing-masinglah, balik pada ke tajuk tadi, masing-masinglah jaga hak masing-masing. Suami jagalah, fahamilah hak isteri, dan isteri fahamilah hak si suami. Anak-anak, tunaikan tanggungjawab kamu sebagai hak seorang tua kamu. Jangan rasa pentingkan diri sendiri. Lelaki jaga hak lelaki, maka perempuan akan jaga hak kaum lelaki. Perempuan, jagalah maruah kaum perempuan. Dan lelaki akan menjaga kaum perempuan. Yang itu yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keburukan, kejahilan, Ustaz mohon ampun, minta maaf, kan, daripada kelemahan Ustaz sendiri. Tapi apa yang Ustaz sampaikan adalah
tanda sayangnya Ustaz pada saudara-saudara kita, baik kawan-kawan saya Ustaz, supaya kita memahami jalan apa tujuannya kita hidup di atas muka bumi ini. Bukan mencari kemewahan, tetapi mencari akhirat yang akan dibawa ke sana nanti. Dengan itu, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.